Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Julai 2022 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. PAS masih mengharapkan dapat memasuki pilihan raya umum ke-15 menerusi kerjasama dalam Perikatan Nasional PN dan Muafakat Nasional MN. Presidennya Abdul Hadi Awang berkata, parti itu tidak berganjak daripada agenda perpaduan ummah di negara ini. PAS membawa agenda perpaduan ummah, tak berganjak. Masalah logo tu, itu akan dibincangkan kemudian. Ya. Maksudnya untuk PRU ni kita akan tetap bersama-satu? Bersama dengan semua sekali, termasuklah Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Sehingga ini begitulah. Sekiranya katakanlah MN bersetuju untuk bergabung balik dengan PAS, mungkin kita akan menggunakan logo lain ataupun masih gunakan logo PN. Itu nanti bila tiba masa itu. Dalam pada itu, Abdul Hadi berkata, pada dasarnya PAS juga bersetuju untuk menggunakan logo PN baharu pada PRU 15. Katanya, perkembangan lanjut tentang logo baharu tersebut akan dibincangkan bersama persatu. Yang isu penggunaan logo tu, adakah PAS bersetuju untuk menggunakan logo PN yang baru? Ya, kita sedang bincang. Dah setuju bincang. Sedang bincang? Bincang bersama bersatu. Maknanya sudah bincang akan dibincangkan. Akan dibincangkan. Bila tu kita akan tetapkan logo? Mesyuarat yang terdekat, insyaAllah. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin sebelum ini berkata, terdapat cadangan untuk mengubah suai logo PN sedia ada semasa mesyuarat Majlis Tertinggi Gabungan itu. Dalam pada itu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man melahirkan kebimbangan mengenai suasana perpaduan di kalangan ahli dan pimpinan parti itu. Menteri Alam Sekitar itu berkata, terdapat kenyataan yang dibuat terhadap pimpinan PAS dilakukan tanpa adab dan hikmah. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan di media sosialnya pagi ini. Justru Tuan Ibrahim mengingatkan agar pimpinan PAS dihormati selain perbezaan pandangan dalam parti itu diraikan. Tidak dapat dipastikan kepada siapa coretan itu ditujukan. Bagaimanapun kenyataan itu kebetulan dibuat ketika timbul spekulasi akan berlaku pertukaran Menteri Besar Kedah Sanusi Mat Noor. Baru-baru ini seorang pembantu kepada Sanusi menyangkal dakwaan bahawa Menteri Besar Kedah itu bakal digantikan seorang lagi orang kuat PAS disebabkan kegagalan Sanusi menangani isu banjir di Baling. Ini selepas timbul desas-desus bahawa Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan akan mengambil alih tugas Sanusi sebagai Menteri Besar. Kita ke perkembangan berikutnya. Pelawak komedi berdiri Rizal Van Gazel didakwa atas 3 tuduhan menyiarkan kenyataan menghina di media sosial di Mahkamah Session Jenayah Cyber Kuala Lumpur pagi ini. Bagaimanapun, pengasas bersama Great House Comedy Club itu mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Nur Hasniah Abdul Razak. Rizal atau nama sebenarnya Muhammad Rizal Johan Van Gazel, 39, berdepan tuduhan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Rizal yang berkemeja putih hadir di mahkamah pagi ini, bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan RM12,000 dan seorang penjamin. Jika disabit kesalahan, Rizal berdepan hukuman penjara maksimum setahun, denda RM50,000 atau kedua-duanya bagi setiap tuduhan. Terdahulu, Rizal ditangkap oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman pada 14 Julai lalu dan ditahan reman sehari. Ia berkaitan dengan beberapa klip video Rizal di media sosial yang dikatakan menyentuh sensitiviti kaum dan agama ketika membuat persembahan komedi berdiri di Great House. Polis telah mengambil keterangan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan berhubung kenyataannya yang didakwa tidak sensitif kepada masyarakat Hindu. Ketua Polis Daerah Sentul Beh Eng Lai berkata, pihaknya merakam kenyataan adun rantau itu semalam bagi membantu siasatan. Menurut laporan utusan Malaysia hari ini, kertas siasatan itu dirujuk kepada pejabat Timbalan Pendakwa Raya hari ini bagi tindakan selanjutnya. Muhammad didakwa menyifatkan UMNO membawa kavadi besar
dalam wawancara bersama Asia Times baru-baru ini. Muhammad merujuk Kavadi sebagai beban dalam menggambarkan kekalahan UMNO pada pilihan raya umum ke-14. Kenyataan mengenai Kavadi besar itu tidak diterbitkan oleh Asia Times. Namun wartawan Asia Times, Nicholas Kochan, menerbitkan rakaman audio keseluruhan wawancara tersebut melalui Twitter. Terdahulu, polis menerima laporan oleh sayap Bersekutu Bersatu Esko B. Krishnan terhadap Tok Mat kerana gagal memohon maaf dalam tempoh 24 jam. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 505 dalam kurungan C Kanun Kesisaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Baik, berita seterusnya. Hutang kerajaan kini berjumlah 1.045 trilion ringgit atau 63.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK setakat Jun tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata demikian dalam jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Padang Serai Karupaya Mutusami. Kata Zafrul, 43.1 bilion ringgit atau 18.4% daripada anggaran jumlah hasil Putrajaya diperuntukkan untuk bayaran khidmat hutang kerajaan persekutuan untuk 2022. Awal minggu ini, Zafrul memberi jaminan bahawa kedudukan fiskal negara masih kukuh dan hutang kerajaan persekutuan masih terkawal. Dia berkata kerajaan kekal berdisiplin tinggi dan tidak pernah gagal membayar faedah dan hutang matang walaupun telah melalui beberapa siri krisis kewangan. Dilaporkan bahawa pada akhir Jun 2022, pinjaman luar pesisir berjumlah 29.4 bilion ringgit, manakala hutang berkanun menyumbang 60.4% daripada KDNK. Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 memperuntukkan pinjaman luar pesisir tidak melebihi 35 bilion ringgit. Manakala Akta Interim bagi Pembiayaan Kerajaan Penyakit Coronavirus 2019 COVID-19 Pindaan 2021 menetapkan had berkanun hutang kerajaan tidak boleh melebihi 65% daripada KDNK. Seramai 11 anggota polis di Raja Malaysia Perak dikesan terbabit dalam penyalahgunaan dadah apabila gagal dalam ujian saringan air kencing kemarin. Ketua Polis Perak Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran program jelajah kempen anti-scam PDRM 2022 di Ipoh semalam. Katanya kesemua mereka dikesan hasil pemeriksaan secara rampang terhadap 56 anggota dari 2 ibu pejabat polis daerah IPD. Tambahnya kesemua yang ditahan itu berpangkat korporal dan lance korporal berusia antara 35 hingga 51 tahun. Beliau berkata daripada 11 anggota yang ditahan itu, seorang daripada mereka pernah ditangkap dan dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 15 dalam kurungan 1 dalam kurungan A atau dadah berbahaya 1952. Katanya anggota itu bagaimanapun dibebaskan oleh mahkamah daripada pertuduhan berkenaan. Tambah beliau, pihaknya sama sekali tidak berkompromi dengan mana-mana pegawai maupun anggota sekiranya didapati terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.